Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Muslim yang dihormati Ustaz Syahid selaku moderator kita pada malam ini, yang dimuliakan semua yang dipertua dan pihak pengurusan Golkar Ihsan Malaysia, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 16 hari bulan 8 16 hari bulan 8 2024, 16 Ogos 2024, bersama dengan 11 Safar 1446, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab Rukun Iman yang ada kat belakang saya tu, nama kitabnya ada di belakang. Yang tuan-tuan boleh nampak di sana. Kita kata itu di antara kitab yang kita akan belajari, kita akan baca. Sebab ringkasnya buku ini menyenangkan kita untuk memahaminya, insya-Allah. Jadi kitab yang ringkas ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab sambungan kita pada kali ini, Rukun Iman yang pertama. Rukun Iman yang pertama, muka surat 1. Muka surat 1, muka surat yang pertama. Rukun iman yang pertama, muka surat yang pertama, iaitulah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita dah baca dalam mukaddimah dia ni, alhamdulillah. Sambungan perbahasan kita di muka surat 8. Maaf, muka surat 10. 8 tu ada nama tajuk baru. Cuba tengok muka surat 10, rukun pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hari ini. Mudah sekali. Kan? Nak belajar tu mudah. Sebab kita sudah ada, nota pun ada. Kita mengatakan Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pelajar-pelajar yang mencintai ilmu, yang mencintai Al-Quran, yang mencintai sunnah Nabi SAW. Ini sangat penting dalam hidup kita. Kalau tak ada yang kita belajar ni, tak ada ilmu yang kita dapat, apa yang kita boleh dalam kehidupan kita ini. Lebih-lebih lagi tajuk yang kita bincang di sini, iaitulah tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata di para ulama, iman itu adalah kunci. Kepala modal kehidupan kita atas dunia ini, iaitulah kita beriman kepada Allah. Sebab dengan bermodalkan iman kepada Allah inilah yang kita nak bawa ke dalam kubur nanti, yang kita nak bawa ke alam barzah nanti, yang kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti, semuanya nilainya berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak ada yang ni, bermakna para jemaah sekalian kita akan duduk dalam suasana yang begitu gawat. Sebab semua amalan kita, semua apa yang kita buat, tidak dikira baik kalau kita tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut neraca timbangan. Dari sudut neraca timbangan. Adapun dari sudut keduniaan, boleh je kita kata hebat dia tu. Walaupun dia tidak beriman, tapi dia hebat. Bahkan orang yang tidak beriman lebih hebat daripada orang yang beriman lagi dari sudut keduniaan dia. Dari sudut dunia dia lebih hebat lagi.
Sebab dia lebih kaya, dia lebih macam-macam lebih lagi. Kita mengatakan para jemaah sekalian itulah yang kita penting dalam kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam siri yang lepas ana telah pun sebut kepada para jemaah iaitulah tentang kedudukan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kalau tidak ada iman maknanya tak ada apalah kita ni. Nah, jadi kita sana tak nak ulang balik kelebihan yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Yang penting bagi kitanya kita nak masuk terus kepada tajuk yang kita bincang pada siri ini insya-Allah. Baiklah para pencinta ilmu sekalian, buka kitab yang ada di tangan masing-masing ini alhamdulillah sudah ada kan. Mungkin siri pertama pun belum sampai. Minggu ni kitab sudah ada di tangan. Jadi kita akan masuk perbincangan kita iaitu di muka surat 10. Muka surat 10. Tajuk dia tahqiq pelaksanaannya. Bagaimana kita nak merealisasikan betul-betul kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita ke dunia, di atas dunia ini, untuk kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang layak menerima rahmat, yang layak menerima segala perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah para pelajar sekalian. Dia panggil dari sudut tahqiq pelaksanaan. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan terlaksana. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini akan terlaksana dengan melakukan perkara-perkara berikut. Ini kita nak tahu mana kita nak tahqiq, mananya kita nak laksanakan apa yang kita nak ini. Beriman Allah Ta'ala tidak akan jadi, tidak akan diterima kecuali sesiapa yang melakukan perkara yang berikut. Yang pertama i'tiqad. Dalam CD yang lepas dalam mukadimah kita sebut dah ilmu kita ni, ilmu tentang iman ni disebut ilmu tauhid. Apa makna ilmu tauhid? Makna ilmu mengesahkan Allah Azza wa Jalla, itu nama dia ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Makna ilmu mengesahkan Allah Azza wa Jalla, maka nama dia ilmu tauhid. Ada juga orang kata yang kedua dia panggil ilmu akidah. Sebab apa nama dia ilmu akidah? Sebab simpulan yang ada dalam hati kita, kepercayaan kita pada Allah Ta'ala ni duduk di mana? Duduk di dalam hati. Itu dia panggil ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Mana asas pada agama duduk di mana? Duduk di keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab kita ni ada kitab tauhid, ada kitab akidah, ada kitab usuluddin. Itu dia panggil nama-nama dia. Tapi cuma setengah ulama dia bahas. Dia kata kalau tauhid, dia menceritakan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ilmu akidah mungkin perbahasan. Ada pro kontra, orang-orang yang kritik kita jawab. Jadi lebih luas lah dalam perbahasan itu. Baik, dalam masalah yang kita nak bincang ni, tengok kitab kita. Syarat kita nak melaksanakan beriman pada Allah Ta'ala, ada beberapa perkara yang perlu diikut. Yang pertama, i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Percaya bahawa alam ini mempunyai pencipta yang esa, yang satu. Esa dalam penciptaannya, wahdah. Allah Ta'ala yang esa dalam penciptaannya, kerajaannya, pentadbirannya, mengatur keadaannya, memberi rezeki, kuasa, melakukan sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan mudarat yang tiada Tuhan selain darinya. Jadi kita yakin bahawa kita beriman dengan rububiyatillahi azza wa jalla, kita beriman dengan ketuhanan Allah. Itu dia panggil dalam bahasa ini dia panggil rububiyah. Apa makna rububiyah? Makna apa? Rububiyah ni artinya kita beriman dengan ketuhanan. Kita beriman dengan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Dunia ini milik dia. Dunia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu makna rububiyah, maknanya ketuhanan Allah. Jadi kalaulah ada
apa-apa orang cabar, dah dunia ni bukan Tuhan saja yang jaga, ada lagi makhluk lain yang duk jaga sama. Kita tanya dia, makhluk apa jaga dia? Dia kata wali-wali pun ada kuasa juga untuk menjaga alam ini. Tak kiralah wali kutub, wali abdal, apa wali yang kita apa ni kita mengatakan itu di antara kepincangan yang berlaku dalam kepahaman kita yang perlu diperbetul dan perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Sebab apa? Tak mungkin adanya kuasa selain daripada kuasa Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil rububiyah. Kita letak dalam hati kita ni satu kepahaman yang tinggi bahawa kita yakin dan percaya yang maha berkuasa atas segala sesuatu ini hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Baik, ini kuasa kerajaan. Kuasa yang ada ni, jana kuasa itu semua kuasa terhad di bawah apa? Di bawah keizinan Allah Azza wa Jalla. Mana-mana orang yang diberi keizinan oleh Allah, bolehlah dia buat. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku, tak akan jadi apa yang dia kata tu. Apa yang dia nak tu, apa yang dia declare, dia apa ni dia cakap itu tak akan jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab kita cakap boleh lah, tapi tak mungkin berlaku benda tu tanpa keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka para pelajar, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, itu yang pertama, kita kena realisasikan dalam hidup kita, i'tiqad bahawa semua perkara di atas dunia ini di bawah milik Allah Azza wa Jalla. Melakukan segala perkara dengan keesaannya dan menghukum dengan hukuman yang dikehendakinya. Mana Allah Ta'ala, dia buat segala benda dengan kehendak dia. Dia jatuh hukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghina siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan, bila Tuhan nak mulia pada satu orang, siapa nak sekat pun tak boleh. Nak halang pun tak boleh. Cuma kadang-kadang kita dalam ilmu bab mulia tak mulia manusia ni, kita nak nilai dengan apa? Apakah parameter kayu ukur yang kita nak nilai orang ni mulia di sisi Allah atau tak mulia? Kalau kita nak ukur dengan keduniaan, memanglah kita akan kata, dah, orang mulia itu orang yang mendapat tempat kedudukan yang baik, sudah tentulah dia kira sebagai orang mulia. Tetapi kalau kata nak mulia di sisi Allah Ta'ala, mungkin ada parameter lain yang perlu kita belajar, yang perlu kita teliti, yang perlu kita tengok. Jadi tak boleh kita kata semua orang yang kaya itu mulia, tak juga. Semua orang yang miskin itu hina, no. Bukan itu kayu ukur ataupun dipanggil parameter yang kita nak ukur. Jadi ini di antara perkara yang kita kena insaf. Dalam bahasa Arab dipanggil insaf, makna kena adil dalam buat penilaian. Jadi yang anda nak bincangkan dengan para pencinta ilmu sekalian ni, kita nak kata, apakah kayu ukur? Apakah parameter kita nak tahu orang ini dimulia oleh Allah Ta'ala? Orang ini tidak dimuliakan Allah. Kalau kita kata semua orang kaya mulia, mana orang miskin hina? Tak. Adakah semua orang miskin tu hina, orang kaya mulia, orang kaya? Kita kata tidak juga. Maka kayu ukur dia kita tengok kepada ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang taat kepada Allah, maka itulah orang yang mulia. Siapa dia derhaka kepada Allah Ta'ala, walaupun dia kaya melangit, kata orang, kaya melangit, bukan kaya main-main. Nah, dunia ni di bawah kuasa dia saja, kita kata orang itu tetap tidak mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata orang ni orang mulia, orang ni orang hina, sukar. Di tangannya lah kekuasaan langit dan bumi. Itu kita yakin percaya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut setelah menyebut tentang hukum hakam, tentang perkara-perkara yang berlaku, di akhir ayat Tuhan kata walillahi mulkus samawati wal ard. Alhamdulillah, pada hari Khamis yang lepas, dalam tadabbur kita, tafsir kita kepada surah An-Nisa, salah satu daripada perkara yang kita bincangkan iaitu tafsir pada ayat walillahi mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala bilik segala yang ada langit dengan bumi. Kata di para ulama, dalam ayat itu Allah Ta'ala ulang 3 kali. 3 kali ulang. Jadi bila 3 kali ulang, banyaklah dia benda-benda yang berlaku kan. Kita kata Alhamdulillah, itu di antara yang terjadi
biiznillah azza wa jalla kita dapat memahaminya insya-Allah. Baik. Allah berkuasa atas semua perkara, mengetahui semua perkara, terkaya dari semua makhluk. Nah, ini bahasa agak klasik, bahasa lama. Terkaya, maknanya Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk. Itu makna terkaya. Kadang-kadang kalau kita cakap dengan anak-anak muda ni, kata apa dia mana terkaya? Mana terkaya ni la yahtaju ila syai'in minal makhluqat. Mana Allah Ta'ala tak perlu pada semua makhluk. Itu makna terkaya. Mana terkaya, maknanya apa ni, ghaniyun. Ghaniyun. Anil alamin. Allah Ta'ala tak perlu kepada makhluk. Baginya segala urusan, di tangannya segala kebaikan, tidak ada sekutu dalam perbuatannya, tidak ada sekutu makna tidak ada syirik, la syarikalah. Tidak ada yang boleh mengatasi semua urusannya, bahkan semua makhluk termasuk malaikat al-muqarrabin, malaikat yang duduk dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dipanggil malaikat muqarrabin. Manusia dan jin adalah hambanya, tidak ada yang mampu keluar dari kerajaan, kekuasaan dan kehendaknya yang maha suci. Kita semua duduk di bawah siapa? Duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi bila kita di bawah peraturan Allah, maknanya kita kena akurlah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya tidak terhad, tidak terbilang banyaknya. Semua keistimewaan tersebut adalah kepunyaan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak berhak seorang pun selain daripadanya. Dan tidak harus menisbahkan atau mengisbatkan sesuatu darinya kepada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena belajarlah ilmu ni. Ada ilmu kita kata benda ni semua perkara dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma dari sudut perbuatan manusia boleh kita kata kereta ini dibuat oleh Jepun. Kereta ini dibuat oleh Malaysia. Jangan pula kata syirik ni. Ha. Kena pandai. Bukan semua benda tak boleh kata manusia buat. Kita boleh kata ini diciptakan oleh syarikat fulan. Syarikat sekian-sekian. Itu tak ada masalah tu. Yang tak bolehnya kita kata ini di bawah kuasa besar tu. Nah, bukit Bukau tu siapa yang ciptakan? Allah. Siapa dia pergi buat bukit? Tak ada orang buat. Yang pandainya pergi naik bukit adalah. Dia panggil apa ni? Trekking, naik bukit. Naik bukit, terjun, turun. Macam-macam perangai manusia ini kan. Pergi cari benda pelik-pelik atas bukit. Itu tak ada. Tak ada kerja. Dia naik bukit boleh. Berapa meter punya tinggi bukit berani naik. Yang saya bimbangnya nak langkah ke masjid tu tak berani. Itu yang jadi pelik manusia ni. Baiklah. Firmanullah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ayat ini, ayat 21 surah Al-Baqarah ini disebut dengan nama An-Nida'ul Awal fil Quran. Tanda ni, dia panggil An-Nida'ul Awal fil Quran, maknanya seruan pertama dalam Quran. Seruan pertama dalam Quran, inilah ayatnya. Allah panggil, Ya ayyuhan nas. Sebelum daripada itu tak ada ya. Ayat 21 ni ayat yang pertama. Sebelum pada itu duk cerita tentang orang mukmin, dia cerita tentang orang kafir, dia cerita tentang munafikin, kemudian datang seruan yang pertama, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang terdahulu daripada kamu. Tak zaman Nabi Adam dulu sampai ke zaman kita ini. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah Ta'ala panggil kita ini untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah nyatakan rahmat dia. Allah nyatakan kasih sayang dia kepada kita. Apa Tuhan kata? Allah kata apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasha.
Allah lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Maknanya kita boleh duduk jalan atas dia. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaan. Langit sebagai binaan maknanya yang dibina dengan kukuhnya. Tak pernah runtuh atas kepala orang. Tak pernah bergoyang walaupun sekali. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah Ta'ala turunkan dari langit hujan. Nah, langit di sini. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 22. Jadi para pelajar sekalian, ini ayat ini Allah Ta'ala seru manusia semuanya. Ya ayuhan nas. Sebab tu dia panggil semua manusia supaya sembah Allah Ta'ala. Kemudian Allah perkenalkan nikmat yang dia ciptakan untuk manusia. Bila kata Tuhan kata wa anzala minas sama'i ma'a, Allah Ta'ala turun dari langit. Langit itu dari mana? Maknanya dari atas. Dari atas. Kita ni bila kita naik kapal terbang, naik tinggi, awan di bawah kita. Awan di bawah kita. Hujan pun di bawah kita. Maknanya langit itu mana belah atas. Belah atas. Langit belah atas. Minggu lepas, Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk naik ke Menara Merdeka 118. Tak naik atas, tak habis. Kita naik ke 90 lantai, 92 baru. Ya. Masa tu hujan di sekitar tu, gelap. Jadi sahabat kita tunjuk, tengok tu. Tengok awan duduk berjalan tu, duduk bawah kita. Hujan bawah kita. Maknanya kita duduk atas dia. Maknanya bukannya tinggi sangat, satu bangunan pun tak lepas. Itu dia panggil sama di sini dengan makna Allah Ta'ala turunkan dari sebelah atas kita. Yang peliknya, yang naik tu awan, yang turunnya hujan. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, banyak sekali tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang perlu kita belajar. Karena itu dalam pengajian tauhid kita ni, bila kita nak kenal Allah, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan 3 dimensi, 3 cara kita kenal Allah. Kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui 3 perkara. Tanda lah. Setengah ni, buku ni ringkas. Jadi anak insyaAllah kita akan syarah lah. Sambil-sambil baca tu kita syarah. Supaya para jemaah lebih dapat maklumat lebih detail lah insyaAllah. Dalam perbincangan kita tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi bila kita nak kenal Allah Ta'ala, para ulama Ahlussunnah menggariskan 3 perkara nak kenal Allah. Yang pertama, kenal melalui nama-nama. Kita akan sebut nanti kejap lagi. Yang kedua, kenal melalui sifat. Yang ketiga, kenal melalui af'al ataupun apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Inilah di antaranya. Air dari langit. Langit dan sendiri itu apa yang ada di atas. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Tunggu dalam perbahasan kita. Kalau sampai, tak sampai, tunggu siri yang akan datang. InsyaAllah. Firman Allah Ta'ala pula dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah yang menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap suatu. Surah Ali Imran ayat 6. Ini dalil kepada apa yang telah kita bincangkan di atas tadi. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni berkuasa penuh. Dialah memuliakan, Allah Ta'ala yang menjatuh menghinakan. Jadi ada pemimpin naik, pemimpin turun. Cuma parameter kitanya, tak semesti yang naik itu diredai oleh Allah Ta'ala. Tak semesti yang turun itu dihina oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya Tuhan nak uji, nak bagi pahala banyak,
ataupun berlaku beberapa kesilapan di kalangan pemerintah yang sedia ada, maka diturunkan. Untuk apa? Supaya kumpulan yang ada ni muhasabatun nafsi, muhasabah diri, kaji tengok kenapa aku dapat kuasa tapi aku zalim pada orang. Aku dah dapat kuasa tapi tak nak laksanakan undang-undang Tuhan. Nah, aku dapat kuasa tapi tidak akur kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Semua ini akan mengundang bala yang menyebabkan Allah Ta'ala cabut daripada mereka apa dia kekuasaan yang ada. Jadi kita nak katakan itu kuasa Allah Ta'ala. Dia angkat, dia turun. Orang ni naik, orang ni turun. Tapi nak kata setiap yang naik itu betul, tak berapa ramai pemimpin-pemimpin di negara-negara yang bukan Islam, yang kafir. Nah, dia boleh naik turun sama-sama dia. Silap teknikal, mahkamah akan turunkan dia. Boleh berlaku juga. Jadi kita tak usah duduk fikir panjang. Yang fikir ini semua dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik. Tadi dalam perbincangan tadi kita bincang tentang rezeki. Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada hamba dia. Ada orang dapat rezeki banyak, ada orang tak banyak. Ada orang rezeki dia luas, Masya Allah. Ada orang yang sempit. Ada orang rezeki dia rizqan tayyibah, rezeki dia baik. Ada orang rezeki dia melalui sumber yang tidak baik. Manakah dalil? Tengok surah Hud ayat 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak, kata orang makhluk yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauhil Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan rezeki. Ayat ini dalam surah Hud ayat 8, ayat 6. Maknanya wa ma min dabbatin fil ardi. Kalau kita ulama tadabbur kata, kenapa Allah guna perkataan fi? Dalam ayat ini dia guna perkataan fi, dia tak kata ala. Wa ma min dabbatin 'alal ardi. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi. Kalau kita kan duduk atas bumi, siapa orang duduk dalam bumi? Orang mati duduk dalam bumi kan. Tetapi kita kena ingat ada juga makhluk dalam bumi. Ulat-ulat, cacing, setengah-setengah tu buat lubang dalam bumi masih wujud. Karena itu Allah kata fil ardi. Ini kata makhluk-makhluk yang bergerak di bumi. Fil ardi. Dia tak kata atas bumi je, dalam bumi pun kira juga. Ini panggil ilmu tadabbur. Ayat ni kalau Tuhan kata alal ardi, maknanya duduk atas bumi ada rezeki, duduk dalam bumi mati kering. La. Jadi fil ardi dengan makna dalam bumi. Tak kira anda atas ke bawah. Semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki. Allah Ta'ala tahu di mana tempat dia. Ahli motivasi selalu sebut rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Nah, rezeki tak salah alamat. Yang salah alamatnya penghantar ni. Food Panda ke. Yang budak-budak Grab Food ni apa benda. Ni hok duk main ni. Apa dia ni? Post laju ni, post segera ni. Ni bukan ni yang kacau ni. Orang tulis alamat betul dah. Sekian-sekian dia gitak di rumah orang lain. Ini yang jadi masalah. Tapi kata di ahli motivasi, rezeki tak salah alamat. Cuma yang salah letaknya budak-budak post. Budak post salah letak. Banyak barang orang lain sampai di tangga kita. Kita pun jangan duduk seronok lah tengok barang. Tengok dulu alamat pada siapa. Alamat kepada orang sekian-sekian jiran kita ataupun orang kampung kita. Telefon balik ke dia. Engkau mari ambil balik. Ini bukan aku punya ni. Apa budak ni? Kan? Dia nak cepat. Kita pun tak kata dia. Barang banyak. Barang-barang yang dia hantar tu banyak. Tapi kalau nak cuma walau banyak pun kena teliti lah. Jangan barang orang letak rumah orang. Kan? Rezeki tak salah alamat. Penghantar dah post kepada alamat yang betul. Yang tak betulnya budak post. Jadi. Tak kira lah apa syarikat post pun. Kan? Yang penting kita nasihat kepada umum. Pekerja-pekerja pos, jangan cincai dalam kerja buat yang kamu lakukan itu. Ambil rezeki yang baik, hantar orang-orang ke tempat yang dialamatkan. Tengok ni, malaikat tak salah alamat.
Wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Allah Taala tahu di mana tempat dia duduk makhluk tu. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Kan? Anak burung di atas dalam pokok, kata Nabi, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mak dia keluar pagi dalam keadaan temboloknya kosong, balik petang dengan tembolok penuh. Kaki, dua kaki dengan mucungnya semuanya ada rezeki balik pada anak-anak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Kullum fi kitab mubin. Semua perkara itu dalam kitab Lauhil Mahfuz yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam di antara dalil lagi, dalil tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak, surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ingatlah, ingatlah, bagi Allah jualah segala utusan penciptaan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Ini kita kata ilmu kita belajar tentang tauhid ini yang simpelnya inilah. Kita ambil ayat Quran dalil, kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil, kita ambil pandangan-pandangan ulama yang menafsirkan dua wahyu ini sebagai penguat, penjelas kepada dalil yang ada. Dah cukup. Kita tak perlu pergi tinggi-tinggi. Ada setengah orang kata nak kenal Tuhan kena cari falsafah. Falsafah terlalu tinggi, akhir kali kita pun tak tahu di mana Tuhan. Saya minggu lepas saya berjumpa dengan seorang pemuda. Oleh kerana dia ni terlalu banyak mengembara. Mengembara sana, mengembara sini. Duduk atas kapal, sekali dengan Yahudi, sekali dengan Kristian, sekali dengan apa. Akhir sekali dia kata saya balik ke Malaysia mencari Tuhan. Di mana ke Allah? Sebab dia terlalu dengar benda-benda yang orang panggil syubhat yang ditimbulkan. Syubhat yang ditimbulkan itu yang berbahaya sebab manusia ni keracunan. Sebagaimana kata di Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab dia, Penawar Bagi Hati, dia kata keracunan makanan masuk dalam mulut kita, masuk dalam perut, mungkin kita cerit-berit 3, 4, 5 hari, masuk hospital ada kalanya kan. Tapi keracunan pemikiran masuk dalam otak kita melalui telinga yang kita dengar lebih bahaya lagi daripada keracunan makanan yang dimasuk dalam mulut. Nah, walaupun tak masuk dalam hospital, keracunan pemikiran ni, tapi dia boleh masuk dalam neraka wal iyaz billah. Ini ingat balik. Jadi saya pun terkejut tengok, Masya Allah. Kita pun tanya background kawan kita ni, duduk mana dulu? Duduk mana? Jadi dapat maklumat kata dia ni pengembara, dia terlalu ramai berkawan sana sini yang menyebabkan banyak syubhat yang dia tahu. Jadi para pendakwah, para asatizah yang duduk selalu bincang dengan orang-orang yang bukan Islam dalam isu-isu seperti ini perlu menangani dengan baik supaya sahabat kita ni muqtani'. Dalam bahasa Arab kata iqtina', maknanya dia boleh terima hujah-hujah ini biar lebih mantap dia punya keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah. Kita pindah kepada perkara yang kedua yang perlu kita kena buat. Kedua, beriktikad, percaya dengan keesaan Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla dengan nama-nama yang indah-indah. Dia panggil Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna mana nama-nama Allah Ta'ala yang indah, yang comel. Semua nama Allah Ta'ala cantik. Sesuai dengan apa sahaja keadaan kita. Jadi kalau kita rasa susah, Allah Ta'ala latif. Kalau kita rasa kedai nak main benda tak baik, Allah Ta'ala jabbar. Jadi kalau kita rasa banyak kesalahan, Allah Ta'ala ghaffar. Jadi itu dia panggil kita beriktikad dan percaya dengan keesaan Allah Ta'ala dengan Asma'ul Husna, dengan nama-nama, dengan sifat-sifat nama-nama yang indah-indah, wassifatil ula, dan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi yang diperkenalkan kepada hamba-hambanya, yang sebahagian terdapat dalam kitabnya Al-Quran, sebahagian terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Maka kita yakin dan percaya. Itulah yang saya sebut tadi, 3 perkara yang kita kena belajar nak kenal Allah.
Tiga perkara kita kena belajar apabila kita nak kenal Allah. Yang pertama, nih, dengan nama-namanya. Yang kedua, melalui sifat-sifatnya. Yang ketiga, melalui af'al ataupun makhluk-makhluknya. Ini semua tu cara kita nak kenal Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tak boleh kenal zat Allah sebagaimana kita tengok benda lain. Jadi Allah Ta'ala nanti laisa kamitsli syai', dia tidak sama dengan makhluk dia. Kalau makhluk itu bukan Allah, itu makhluk nama dia. Ini kita kena belajar ilmu dalam masalah usuluddin, masalah ini. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan kepada hamba-hambanya yang ada dalam Quran sebagainya, dalam kitab Nabi, dalam sunnah Nabi SAW dan sebagainya. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah lah nama-nama yang baik-baik. Dia panggil Asma'ul Husna, nama-nama yang indah, yang mulia. Oleh itu serukanlah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Latif, itu semua. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama. Jadi ada orang salah guna nama Allah Ta'ala ni, jangan ikut dia. Mereka akan dapat balasan daripada perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jadi dia buat tak baik, dia terimalah balasan dia tu. Kita yang nak baik ni, kita kena terima, kena ikut apa yang diajar oleh Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Wa innahu witrun yuhibbul witra. Maksudnya sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada 99 nama. Sesiapa yang menghitungnya, yakni mengingatinya serta menghayatinya nama-nama Allah Ta'ala itu, dia akan masuk syurga. Ingat molek. Bukan kata hapa tak tahu gapo, jangan. Kalau hapa tak tahu apa tu, macam macam MP3 ya kita ni. Nah, dulu CD, CD MP3, memori yang ada ni yang digunakan, kita kata bukan itu kedudukan kita. Kedudukan kitanya apa dia? Kita kena hafal, kita kena ingat dan kita kena menghayatinya. Baru betul. Kalau tidak, kita dengan apa ni? Dengan MP3, MP berapa ni 4 ni sama. Apa tak tahu gapo. Tak boleh. Ni. Hadis ini dan Allah Ta'ala witrin yang tunggal dan dia suka kepada witir yang bilangan yang ganjil. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang kita nak sebut. Tapi dalam huraian nanti insya-Allah kita akan bahas juga tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Ta'ala. Yang penting kita yakin dulu dalam hadis ini menyebut tentang Allah Ta'ala ada 99 nama. 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa dia ingat, siapa dia menghayatinya, siapa dia beramal dan berpegang dengannya, masuk syurga. Nabi kita jamin. Jadi kita kena usahalah. Biar kita belajar Asma'ul Husna ni. Dan kalau tidak, kita pun tak tahu apa yang kita nak baca. Kerugian besarlah bagi kita, para jemaah sekalian. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Nah. Baik, sekarang kita berpindah kepada i'tiqad. Kepercayaan ini terbina, tertegak di atas 3 asas yang utama. Di kepercayaan kita ni kita tak atas 3 asas yang utama yang perlu kita belajar insya-Allah. Baik, asas yang pertama. Kita kena yakin sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang indah. Dia panggil Al-Asma'ul Husna. Dan sifat-sifatnya yang tinggi, As-Sifatul Ula.
yang menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna. Nama dia, sifat dia tu menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu pun kekurangan padanya dalam semua perkara, tidak menyerupainya oleh sesuatu, dan tidak ada yang menyekutuinya sesuatu daripada makhluknya. Jadi Allah Ta'ala ni kita yakin percaya. Sebahagian dia dipanggil secara tatbiqi amali untuk kita menghayati nama-nama Allah Ta'ala ini. Contohlah. Sebahagian daripada namanya, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu Al-Hayyu. Tuan-tuan kena belajar. Al-Hayyu. Apa dia Al-Hayyu? Mana Allah Ta'ala itu maha hidup. Hidup, tak mati. Itu sifat Allah. Nama dia Al-Hayyu. Dan dia mempunyai sifatul hayah. Nama dia Al-Hayyu, sifat dia Al-Hayah, makna hidup. Sifat dia Al-Hayah, maknanya Allah Ta'ala itu hidup. Tak akan mati selama-lamanya. Azali, kekal, tak ada pengakhiran. Maka kita wajib disabitkan kepada Allah Ta'ala dengan sempurnanya menurut yang layak bagi Allah Ta'ala. Nama dia Al-Hayyu, sifat dia Al-Hayah. Nah ini. Hidup, Al-Hayah ini ialah hidup yang sempurna dan abadi. Berhimpun padanya semua jenis kesempurnaan yang terdiri daripada ilmu, sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, kudrat, kuasa dia, dan lainnya. Tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak akan diikuti oleh fana, kemusnahan. Maknanya Allah Ta'ala tu dia tak ada daripada asal tak ada. Dia ada dah dipanggil azali lagi dan dia tidak diikuti dengan kemusnahan, tak ada ya. Macam kita hari ni, dulu tak ada. Kamu dilahirkan pada tahun sekian. Nah, adalah sekejap ni. Berapa hari lagi nak duduk atas dunia? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui berapa hari lagi awak nak duduk atas dunia. Kerja kita hari ni, membuat persiapan ready, kata orang. Budak-budak kata ready. Bila-bila saja pun kena ready. Mati itu dia tak pilih umur, dia tak pilih orang, tak ada kategori. Ya, kalau ada kategori lainlah. Kita kata kategori yang mati tahun 2024 ni, kategori sekian. Mana orang umur 65. Contohnya. Jadi kita umur 60 ni okeylah lagi. Tenang-tenanglah hidup. Ada masa lagi 4 tahun depan kita. Contohnya. Firmanullah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ini panggil ayat kursi ni. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, yang tetap hidup, kekal, mentadbir sekalian makhluk selama-lamanya dan tidak mengantuk, usahakan tidur. Allah Ta'ala itu mengantuk, budak tidur, kau tidak. Sebab kita ni kalau kita nak tidur, dia mula dengan mengantuk dulu. Tak? Menguak, tidur. Jadi Allah Ta'ala ni mengantuk tidak, apa lagi nak tidur. Itu dia panggil Allah Ta'ala yang kekal selama-lamanya. Jadi kita letak di situ. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dua sifat sini. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah Ta'ala yang hidup. Al-Qayyum, yakni kekal mentadbir sekalian makhluk. Jadi ayat Quran. Dalil kita mudah, ayat Quran ya. Baik. Isu yang kedua, dalam apa ni kita percaya kepada Allah Ta'ala ni, 3 asas tadi. Yang pertama tadi kita kena yakin dengan nama dan sifat. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala suci daripada semua sifat kekurangan dan semua cacat celah. Dia panggil sifat. Sifat yang tanzih Allah Ta'ala daripada sifat yang kurang. Ataupun setengah orang kata dia kata sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Segala kekurangan ini mustahil bagi Allah. Tak berlaku bagi Tuhan. Apa dia sifat kekurangan itu? Seperti tidur. Tidur ni kurang ke? Iya. Kita tidur sebab apa? Sebab kita penat. Kita mengantuk. Kita letih. Jadi kita tidur. Kalau kita tak tidur,
Tak mengantuk. Tidur pun tak lena. Tidur pun tak lena. Nah. Sesungguhnya Allah Ta'ala suci daripada semua sifat kekurangan seperti tidur, lemah, jahil, zalim dan lainnya. Demikian juga Allah Ta'ala suci daripada sebarang bentuk persamaan. Dia panggil al-mumatsalah dengan semua makhluk. Tak mungkin. Tak ada mungkin Allah Ta'ala nak sama dengan makhluk. Makhluk sama tak ada. Maka wajib dinafikan semua perkara yang Allah nafikan daripada dirinya dan dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya, serta beriktikad bahawa Allah bersifat dengan sempurna, bercanggah dengan segala sifat yang dinafikan daripadanya. Jadi kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala sempurna sifat dia. Tak ada kekurangan langsung. Itu hija. Pasal tu dalam Islam dipanggil an-nafyu wal isbat. La ilaha. Nafi. Tak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah itu dia panggil isbat. Nafi dengan isbat itu kena berjalan. Apabila kita menafikan daripada Allah sifat mengantuk dan tidur, berarti kita telah mengisbatkan kepadanya kesempurnaan kekuasaannya. Jadi bila kita Tuhan tak mengantuk, maknanya dia tahu semua. Kalau Tuhan tidur, jadi waktu Tuhan tidur tu tak adalah maklumat dia tahu tentang kita. Jadi Allah Tuhan tak tidur, maka dia tahu apa yang berlaku dalam dunia ini. Demikian juga sifat yang dinafikan daripada Allah Ta'ala, ianya mengandung isbat sifat kesempurnaan di sebaliknya. Manakala kita nafi, kita isbat. Dialah yang maha sempurna, Allah Ta'ala yang maha sempurna, dan selain daripadanya adalah bersifat kekurangan. Allah itu semua kurang belaka. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi para jemaah sekalian, bila kita belajar tentang sifat Allah Ta'ala ni, kita kena hafal ayat ni. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu kena hafal ayat ni. Sebab ayat ni lah kayu ukur yang kita nak bincang tentang sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tiada sesuatu pun yang dia sebanding dengannya, dengan zatnya, sifat-sifat dan pentadbirannya. Dan Allah Ta'ala ada dua sifat sini, wa huwas sami'ul basir, dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tengok bila kita sebut tentang ini, macam mana ada timbul soalan, orang tanya, macam mana Tuhan mendengar? Kaifa yasma'? Macam mana Tuhan mendengar? Kalau makhluk dengar, ada telinga. Telinga pun kena gegendang telinga itu sehat. Dan kalau dah pecah gendang, tuli dia tak tahu apa. Maka kita kata Allah Ta'ala mendengar. Al-Basir, Allah Ta'ala melihat. Jadi kita sekarang kita terima Allah Ta'ala mendengar. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Jadi bagaimana dia mendengar? Jangan tanya. Bagaimana Allah melihat? Tak boleh tanya. Sebab laisa kamislihi syai', tak ada sebanding Allah Ta'ala sesuatu pun. Jadi jangan duduk tanya. Tuhan dengar, Tuhan melihat. Kita yakin, kita isbat. Allah Ta'ala mendengar, melihat. Tapi dari bila mari sifat-sifat lain nanti, bila mari sifat-sifat yang lain, kita juga kena letak di situlah sifat dia. Sifat dia laisa kamislihi syai'. Ini kadang-kadang kita bila kita terima, kita isbat. Bila kita tak boleh terima, kita nafikan. Kita ta'tilkan. Kita mandulkan sifat tersebut sebab takut menyerupai makhluk. Serupai makhluk macam mana pun, kalau kita nak bahas dua ayat ni, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar dengan apa? Sebab makhluk dia dengar dengan alat dia. Jadi kita kata ini Allah. Dia mendengar dengan apa? Itu hak Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita isbat sifatus sama dan sifat al-basar, sifat Allah Ta'ala melihat. Itu yang penting bagi kita, para pelajar, para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Kemudian kita ayat ingat dia. Ingat ni, ayat ni akan sentiasa berulang ni. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir, ini akan berulang-ulang banyak kali lagi. Yang penting bagi kita para pelajar, kita kena tahu apa yang kita belajar ini, insya-Allah. Adapun dalil menafikan Allah Ta'ala menzalimi hamba dia. Kita kata Tuhan adil.
Allah Ta'ala maha berkuasa. Telus dia. Tak zalim hamba dia. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat. Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bizallamin lil'abid. Wa ma rabbuka bizallamin lil'abid. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hambanya. Tuhan tak akan buat zalim pada hamba dia. Habis ni orang kena bala kena apa? Sebab kamu buat zalim sendiri. Kita buat zalim bila di apa ni ditimpa bala, kita marah ke Tuhan pula. Lah. Ada hikmah lah di sebalik segala yang berlaku itu. Ada hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Baiklah. Dalil yang seterusnya, dalil seterusnya tentang Allah Ta'ala berkuasa. Tak ada siapa yang boleh challenge. Cabar Tuhan. Dalilnya surah Fatir. Surah Fatir ayat 44. Surah Fatir ayat 44. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Tak ada siapa boleh kacau. Tak ada siapa boleh melemahkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tak ada kuasa? Sebab kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala perkara. Dalil tentang Allah Ta'ala tidak lupa. Yang tak tidur tadi ayat kursi. Ini tak lupa. Dalilnya dalam surah Maryam ayat 64. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dan tiadalah Tuhanmu itu lupa. Tuhan tak lupa. Maka para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah dan af'alullah, perbuatannya merupakan satu-satunya jalan untuk mengenali Allah dan beribadat kepadanya. Kerana Allah tidak dapat dilihat oleh makhluk semasa hidup di dunia dengan penglihatan mata. Atas dunia tak ada orang boleh tengok Tuhan. Kalau ada orang mengaku kata mimpi tengok Tuhan 10 kali sehari, kita kata mungkin dalam mimpi juga boleh tahan mengaku lah. Siapa nak scan, nak kata awak betul tak betul. Nah. Maka dibuka bagi mereka, oleh kerana kita tak boleh tengok Allah Ta'ala dengan mata kita, maka dibuka bagi mereka pintu ilmu yang membolehkan mereka mengenali Tuhan. Jadi Allah Ta'ala buka pintu ilmu. Jadi kita kenal Allah Ta'ala melalui tariqil ilm wal ma'rifah. Ilah, ialah makna Tuhan. Ilah yang mereka sembah, mereka menyembahnya berdasarkan pengetahuan yang sahih lagi sempurna. Seorang hamba menyembah Tuhan yang telah disifatkan. Sebaliknya Al-Mu'attil. Jumpa dah. Al-Mu'attil. Tulis alif lam mim ain ta. Bukan ta. Ta pula tu. Mu'attil. Apa dia Mu'attil? Orang yang memandulkan nama-nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Orang yang tidak percaya kepada sifat Allah Ta'ala. Jadi dia ni menyembah Tuhan. Sebaliknya Al-Mu'attil, orang yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah, menyembah sesuatu yang tiada. Tak ada. Semua benda tak ada berlaku. Dan Al-Mumassil, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, menyembah berhala. Sebab dia kata Tuhan tu ada tokoh depan. Ini tak boleh. Jadi orang Mu'attil sembah benda tak ada. Ikutlah ini kaedah dia. Al-Mu'attil menyembah benda yang perkara yang tidak ada. Al-Mumassil menyembah jadi sembah berhala. Jadi kita Ahlus Sunnah kita kata kita isbat sifat yang Allah Ta'ala isbat. Kita isbatkan apa yang Nabi SAW isbatkan. Jadi tak usah pandai-pandai lah kita dalam masalah ini. Kita tak boleh nafi perkara yang disebut oleh Allah dengan Rasulnya SAW yang sahih. Kita tak boleh menetapkan perkara yang Tuhan tak tetapkan. Kalau tidak, kita buat satu benda yang tidak baik. Baiklah, sebagai seorang Muslim
yang menyembah Allah yang esa, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam siri kita ni alhamdulillah kita kata cara apa ni nak i'tiqad kepercayaan tertegak atas tiga asas. Pertama, kita yakin nama-nama Allah Taala dengan sifat-sifatnya. Kedua, Allah Taala tanzih Allah Taala daripada segala sifat kekurangan dan cacat celah. Itu kerja kita. Kemudian insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang. Bagaimana perkara-perkara yang perlu kita kena belajar, kan? Nak kenal Allah Taala, kita kena kenal melalui nama, sifat dan juga af'al. Tiga perkara yang telah sebut. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan bahas tentang tajuk perkara-perkara yang diambil kira dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala satu kaedah yang besar yang dibuat oleh para ulama kita, bila kita nak isbatkan nama Allah, kan, nak isbatkan nama-nama Allah Ta'ala itu ataupun sifat dia, diambil daripada mana? Jawabnya ambil daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut. Yang kedua kita ambil daripada sunnah Nabi SAW yang baginda Nabi sebut. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang pada minggu yang bukan minggu ni, minggu yang seterusnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.